الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa nafa'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnatin nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'du, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah sama-sama kita merafakkan setinggi syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan taufik, hidayah, kudrah dan iradah yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat lagi kita bersama pada malam ini untuk mendengar sedikit tazkirah kuliah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam syurga nanti dengan asbab kita hadir ke majlis ilmu ini, insya-Allah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kata Syekh Ali bin Abdul Rahman Al-Qalantani di dalam kitab dia Al-Jawharul Mawhub wa Munabbihatul Qulub, sehingga muka surat 45, baris yang ke-13. Baris yang ke-13 muka surat 45 daripada atas. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Kita masih dalam bab berkenaan dengan fadilah fadilatil adhan. Banyak fadilat-fadilat yang mana manusia ini, masyarakat kita secara umumnya terlepas pandai benda-benda kecil ni. Nah, betul kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Kalau kamu tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Nah, dalam kitab ni banyaklah kalau kiranya fadilat, kelebihan kalau kita buat betul. Kalau kita buat begini. Nah, cuma Nabi pesan dah kepada kita ni memanglah sebagai manusia biasa. Nah, kadang-kadang malas mari. Nah, berasa rajin 3 hari buat. Nah, tika-tika ingat tika rajin. Dia tak rajin juga, pakai tinggal terus. Nah, sebab itulah Nabi SAW pesan kepada kita. Nah, Nabi kata ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Sekira mana kalau kamu tak boleh nak buat semua, jangan tinggal semua. Nah, sebab itulah bila mana istiqamah ni sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Nah, istiqamah. Nah,
Istiqamah ini adalah lebih baik daripada apa? Khairul karamah. Nah, daripada karamah. Nah, al-istiqamah khairun min alfi karamah. Istiqamah itu lebih baik daripada 1000 karamah. Nah, sebab apa istiqamah ni susah, payah. Apa dia istiqamah? Iaitu bila mana kita dapat sesuatu, kita nak jaga benda tu. Nah, nak jaga tu payah. Tetapi kalau kita dapat jaga benda tu, sapalah kita mati ke apa, tu yang lebih baik sebenarnya. Walaupun sikit perbuatan yang kita buat tu, istiqamah itu lebih baik daripada kita buat cerita-cerita. Kata Imam Nawawi di dalam azkar dia, di dalam kitab dia Al-Azkar. Azkar, apa dia azkar Imam Nawawi? Iaitu zikir-zikir yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Nawawi ni susung. Imam Nawawi ni susung kitab dia, nama dia Al-Azkar. Jadi dalam kitab tu penuh dengan apa dia? Penuh dengan doa-doa Nabi, penuh dengan adab-adab yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Adab ziarah orang sakit, adab masuk masjid, adab begini, zikir begini, zikir lepas pada solat, zikir lepas pada sembahyang subuh, apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam zikir. Semua disebut oleh yang dikumpul oleh Al-Imam Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitab dia Al-Azkar. Kalau tuan-tuan beli kitab azkar ni tebal, memang sangat tebal. Kok Melayu pun ada lah ni. Maka di dalam itu penuh dengan doa-doa. Siapa susung? Imam Nawawi rahimahullahu taala. Jadi dalam kitab tu musannif dia buat mari kata-kata Imam Nawawi yang ambil sikit. Apa dia? Apabila mendengar seorang akan bang atau qomat padahal ia di dalam sembahyang, maka jangan dijawab akan dia di dalam sembahyang. Sembahyang apa dia? Biasa lagu ni sembahyang sunat lah dak biasanya. Sebab tu kalau kira dalam perbezaan dari sudut hari Jumaat, dia lain sikit. Orang mari lewat ke, orang duk ban. Mana dahulu ke jawab azan ke, ataupun kita teruskan sembahyang sunat 2 rakaat. Sembahyang sunat tahiyatul masjid lah biasa orang masuk masjid ni. Tu utamanya pada hari Jumaat. Betul kalau kira je. Kalau kira dari sudut kaedah, kalau kita buat banyaklah pahalanya. Contohnya kita dengar azan dapat pahala juga. Dengar azan dulu siapa berhabis. Sebab bila kita dengar azan dan kita jawab azan dan kita baca pula doa selepas daripada azan, kata Nabi halal lahu syafaati, pahala besar juga. Lepas tu lagu mana sembahyang sunat tu juga. Sembahyang sunat pun dapat pahala juga. Cuma dalam kaedah ini maka ulama dia dah bahas bila mana kita buat dua lebih baik lagu tu. Tapi kalau kita nak sembahyang terus tak jawab azan pun tak apa, tak ada masalah. Kerana berdasarkan apa yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tengah khutbah. Nabi tengah duk khutbah, Nabi tengok ada seorang sahabat masuk duduk terus. Nabi suruh bangun. Bangun sembahyang selesai 2 rakaat. Tapi dalam keadaan bagaimana Nabi pesan tu? Sembahyang dalam keadaan cepatlah. Serta maknanya dalam keadaan bukan supaya kalau kita duk sembahyang sunat tu cepat sikit. Ketika itu. Jadi nak ayat sini bahawa dalil itu banyaklah. Dari sudut orang kata Nabi pun penuh sebut ketika mana Nabi tengah duk khutbah. Bila mana masuk seseorang itu dalam masjid, dia terus duduk. Nabi pesan, Nabi kata bangun kum. Bangun sembahyang sunat sudah dulu 2 rakaat. Apa dengarlah. Jadi dari situ kita boleh ambil
pendalilan bahawa sama ada kita nak tunggu dulu orang baik ke ada ataupun kita teruskan semaya, tak ada masalah. Dua-dua tu dapat pahala berlaku. Jadi kata Imam Nawawi, dia sebut sini, dia kata kalau mu tengah duduk semaya dengan orang azan, jangan duk jawab dalam semaya tu. Jangan duk jawab. Maka apabila memberi salam ia daripada semaya, menjawab ia seperti jawab orang yang tiada sembahyang, maka jikalau dijawabnya padahal ia di dalam sembahyang, maka iaitu makruh dan tiada batal sembahyangnya. Mula-mula Imam Nawawi larang. Jangan duk jawab. Jangan di situ makna kata kalau dia jawab juga hukum dia makruh. Hukum dia makruh. Apa dia makruh? Iaitu kalau dia buat fadilat kita duk baca sebelum ni orang jawab azan, fadilat dia begini-begini, kelebihan dia begini-begini. Cuma bila mana makruh, fadilat tu dah tiada lagi. Saja-sajalah dia jawab tu. Tu makna makruh. Kalau dia buat juga pun tak boleh lah fadilat. Kelebihan yang dia dapat bila mana dia jawab azan. Demikian lagi apabila mendengar ia akan bang, padahal ia di dalam tempat qada hajat. Dia duduk dalam jamban, duduk beruk. Duduk kecing ke duduk berapa, orang duduk azan. Lagu mana? Jangan dijawab akan dia pada ketika itu. Jangan sebut, jangan jawab azan ketika mana kita duduk dalam jamban. Jangan. Sebab perbuatan ini Nabi SAW tak buat. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-khala wada'a khatamahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia masuk ke dalam jamban, dalam toilet, maka dia akan sudah dulu. Apa makna sudah? Dia tak jawab azan. Tak jawab azan, dan perkara ini dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita duduk dalam jamban orang azan, jangan duk jawab. Jangan duk jawab. Maka apabila keluar ia daripadanya, menjawab ia akan gapo? Akan azan tadi. Sebab tu Nabi kata anna rajulan marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu fasallama falam yarudda alaihi. Nabi kata ada seorang lelaki, seorang sahabat, anna rajulan marra, seorang sahabat Nabi ni dia lalu ke tempat Nabi tengah ada qada hajat. Di jamban lah, di toilet. Masa tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yabulu. Yabulu ni tengah kecing lah. Tengah kecing. Bul. Fasallama, maka orang jatuh tadi, sahabat tadi wis salah. Moga ada juga sahabat ni tak reti, tak tahu. Wis salah ke Nabi assalamualaikum. Kita kena jawab ke? Duduk dalam jamban. Kita duduk dalam jamban orang wis salah. Tak boleh kira pok kita ni dak. Assalamualaikum, ada orang kodal wis salah, bukan kata ketuk, tidak. Wis salah. Perbuatan ini, kelakuan ini berlaku ke dak zaman Nabi? Pernah berlaku. Nabi tengah duduk dalam toilet, duduk dalam jamban. Maka fasallama, seorang lelaki tadi, seorang sahabat tu wis salah. Apa yang dibuat oleh Nabi? Falam yarudda alaihi, Nabi tak jawab salah. Begitu juga dengan berapa? Begitu juga dengan jawab azan. Jawab salah pun tidak boleh, jawab azan pun tidak boleh. Sekira mana kalau kita duduk di dalam khala, duduk di dalam jamban. Tempat kita qada hajat. Pas nak buat lagu mana? Jadi dia ayat situ sikit, dia kata maka apabila keluar ia, dah moga tak boleh jawab azan kan.
Sedangkan Nabi kata dah, idza sami'tumun nida faqulu mithla ma yaqulul muadzin. Sekiranya kamu dengar azan, maka mu kena sebut sebagaimana muazzin tu sebut. Kerana apa? Kerana kalau mu sebut sebagaimana muazzin sebut, mu dapat pahala begini-begini, pahala besar. Pas kita nak dapat pahala tu, dah kita duduk dalam jamban, nak juga pahala tu. Lagu mana? Dah. Apabila keluar ia daripadanya, menjawab ia akan dia. Kalau kita nak dapat pahala tu juga, mungkin dalam jamban tu tak ada jawab azan. Lepas pada kita tubik tu, muazzin tu siap ada ban. Boleh ke tak kita nak jawab? Boleh. Kita jawab daripada awal sampai habis. Ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Supaya jawab sekali. Jawab sampai habis. Deh. Dan adapun apabila ada ia tengah membaca Quran atau tasbih atau hadis atau ilmu yang lain daripadanya, maka bahawasanya hendaklah memutuskan bacaannya dan menjawab ia akan tengok. Maksudnya kata mana besar azan dengan baca Quran. Baca Quran boleh pahala. Bukan setakat boleh pahala, bukan dapat syafaat pula bagi orang yang membaca Al-Quran. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafa'ah li ashabih. Nabi kata bacalah olehmu akan Quran, kerana Quran itu akan mari kepada kamu pada hari kiamat. Mari buat gapo dia? Bagi syafaat. Besar kalau kita, kalau kira kat pahala. Tapi bila mana tok bila azan kena berhenti. Walaupun kita tengah duk baca Quran, walaupun kita tengah duduk tasbih subhanallah, walaupun kita duk baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun kita tengah duk belajar ilmu usuluddin, ilmu fardu ain. Sebab tu setengah-setengah tak ada masalah pun khilaf di kalangan ulama. Setengah-setengah masjid itu bila mana masuknya waktu, dia suruh azan dulu, pas sambung kemudian. Ambil mana tu? Ambil sini. Ambil sini. Kerana apa? Kerana azan tu besar lagi. Azan tu besar lagi. Hatta walaupun kita tu tengah duk baca Quran. Lepas pada azan tu, dia pun sambung semula pengajian. Nak ambil keberkatan ataupun fadilat bila mana kita jawab azan tu tadi. Tu. Maka bahawasanya hendaklah memutuskan bacaannya dan menjawab ia akan kemudian ia kembali kepada bacaannya. Contohnya baca Quran. Kalau kuliah ni kena berhenti teruslah. Kalau baca Quran ni bismillahirrahmanirrahim, orang pun azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita pun jawab Allahu Akbar. Kita pun sambung sikit alhamdulillahirabbil alamin selu-selu. Orang pun azan asyhadu an la ilaha illallah, kita pun jawab sekejap. Maknanya berhenti sekejap. Tu maknanya putuskan bacaan. Putus sekejap. Ataupun putus semua pun tak apa. Tapi nak ayat sini nak katanya bahawa besarnya azan ni sehingga kalau kita buat baik sekalipun, hatta baca Quran lagi-lagilah pekerjaan lain. Ni baca Quran ni besar dah ni. Pekerjaan lain, pekerjaan kita duduk nyaku ke, duk buat lokal ke, duk guna sodok ke, tu lagilah kena berhenti. Kerana bagilah luar kepada azan, kerana jawab azan ni fadilat dia besar. Nak ayat bui sini bahawa baca Quran pengguna berhenti, pekerjaan lain sama teluh lah. Sama teluh. Dan sekira-kira tiada menjawab hingga selesai bangnya,
maka sunat dijawabnya kemudian daripada selesai muazzin daripada bangnya selama tiada panjang perceraiannya intaha. Kalau dia tu tak ada nak dah tak jawab azan tak ada guana tak tahulah wallahu alam dah adalah tu deh, maka sunat dia jawab juga walaupun muazzin tu dah selesai dah selesai jawab juga azan. Tak jawab pun biasalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Nah, jawab lagu mana? Kama taqulul muazzin kata Nabi. Nah, sebagaimana muazzin sebut. Ataupun yang disebut dah sebelum ni dalam kitab ni kecuali istisna pada lafaz apa? Hayya 'alas solah dengan hayya 'alal falah. Ya istisna situ. Tu kena jawab la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tu yang masyhur daripada jumhur kalangan ulama. Jawab gitu. Jadi nak ayat kepada tuan-tuan muslimin muslimat, walaupun muazzin tu dah habis selesai kita tak ada nak jawab, sunat jawab juga. Sunat jawab juga. Hikayah ni cerita. Adalah Siti Zubaidah. Siapa dia? Siti Zubaidah ni isteri kepada Khalifah Harun Ar-Rasyid. Siti Zubaidah. Siti Zubaidah ni duduk mana? Pada majlis minumannya dan adalah padanya beberapa orang yang menyanyi. Minuman sini maknanya minuman kerah memabukkan. Ada satu majlis itu ada Siti Zubaidah ketika tu. Bukan setakat duk minum keras, bahkan ada orang duduk menyanyi, panggil penyanyi pula menyanyi. Maka mendengar ia akan pada kampungnya. Tengah duk menyanyi, tengah duk minum keras. Bila minum keras ni enggak mabuklah. Maklumlah tuan-tuan kalau orang mabuk ni kalau kita larang pun tak degi, dia mabuk. Maka tiba-tiba ada orang azan. Ada orang azan. Maka menegah ia Siti Zubaidah tadi akan mereka itu, akan orang hak mabuk tadi. Orang hak menyanyi tadi. Daripada menyanyi hingga selesai orang bang daripada bangnya. Siti Zubaidah dia suruh orang hak duk menyanyi tadi, hak mabuk tadi berhenti nyanyi, berhenti minum. Bui laluan kepada bang azan ni. Maka menjawab ia Siti Zubaidah akan seumpamanya jawab azan. Siti Zubaidah jawab azan. Maka tetap kalau mati siapa? Mati Siti Zubaidah tadi, dilihat akan dia Siti Zubaidah oleh setengah daripada orang yang salihin di dalam tidurnya. Maka berkata ia baginya, hei Zubaidah, apa perbuat Allah Ta'ala akan dikau? Katanya, diampuni akan daku Tuhanku. Katanya, dengan sebab apa? Dengan sebab engkau perbuat kolam yang engkau gali di jalan Mekah dan Madinah. Jadi persoalan ni dia tanya kepada Siti Zubaidah membuat gapo atau muka bumi dulu ni sehingga Allah Ta'ala ampunkan dosamu begini. Adakah sebab mu buat kolam? Dulu Mekah tak ada air dulu. Siti Zubaidah lah hak buat saluran tu. Siapa ada air Mekah kecuali air Zamzam lah. Air hak duduk rumah-rumah orang ni. Dulu Mekah tak ada air. Siapa yang buat saluran tu? Iaitu Siti Zubaidah, isteri kepada Harun Ar-Rasyid, khalifah masa tu. Dia yang buat terusan tu. Dia yang buat dia yang buat saluran tu. Sebab dulu Mekah tak ada air kecuali air Zamzam je. Jadi bila mana Siti Zubaidah ni isteri kepada khalifah Harun Ar-Rasyid ni dia buat saluran air, maka nama saluran itu saluran apa? Saluran Siti Zubaidah. Saluran Siti Zubaidah. Mana ada ni? Ada di Mekah. Nama saluran itu Siti Zubaidah. Asal daripada mana?
Asal daripada ni lah. Nah, Siti Zubaidah lah yang buat saluran tersebut, yang buat kolam tu. Sehingga Mekah pada ketika tu ada air setiap rumah. Nah, di Zamzam tu memang ada dah. Cuma air dari rumah-rumah ni tak ada. Siapa yang buat? Siti Zubaidah. Sebab tu ke Allah Ta'ala ampunkan dosa dia? Katanya tiada bukan. Maka bahawasanya adalah yang demikian saluran itu beberapa harta yang bercampur. Dalam saluran itu ada harta-harta orang. Maka dijadikan pahalanya bagi empunyanya. Moga buat saluran ni enggak campur habislah dengan harta-harta orang. Nah, orang hak hilang harta gapo segitu, maka diniatkan sebagai pahala. Maka katanya, kata orang hak mimpi tadi, solihin hak mimpi tadi, pada apa yang diampunkan bagi kamu, katanya adalah pada aku majlis yang sunyi tempat permainannya. Maka apabila bang muazzin, aku palingkan, aku berhentikan daripada bermain-main dan bergendang hingga selesai muazzin daripada bangnya. Sebab tu rupanya. Sebab dia suruh orang ni pakat berhenti supaya bagi laluan kepada azan dan jawab azan. Tu besar juga peranan suruh berhenti ataupun nak duduk dia orang duduk azan ni, nak orang-orang tua-tua dulu dia. Duduk dia orang tengah azan ni. Kita boleh buat lagu tu. Jadi Siti Zubaidah ni dia buat lagu tu. Maka jikalau maka firmanullahu ta'ala bagi malaikatnya, tahankan olehmu daripada mengseksa akan dia, akan Siti Zubaidah. Maka jikalau tiada ada tauhid pada hatinya, sangat mahir pada ketika siumannya daripada mabuk. Nescaya tiada menyebut ia akan daku pada ketika mabuknya, maka diampunkan aku dengan demikian itu. Payah tuan-tuan, orang tengah duk mabuk suruh berhenti. Tak usah pahala. Tengah duk mabuk, tengah duk menyanyi, suruh berhenti dengan azan dulu. Nak lagi orang mabuk. Tengok setiap apa yang kita buat ini dinilai, disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara yang dibuat oleh Siti Zubaidah ni gapo dia? Dia suruh orang hak mabuk tadi, hak duk menyanyi berhenti. Bagi laluan pada muazzin. Orang tengah duk azan, jawab azan tu dulu. Besar pahala peranan dia. Wa qala sallallahu alaihi wasallam thalathatun fi zillal arsy yauma la dhilla illa dhilluh, imamun adilun wa muadhdhinun hafizun wa qari'ul qur'ani yaqra'a fi kulli lailatin mathna gede tu mithta ayah ada mi'atai ayah mi'atai mi'ah 100 mi'atai 200 ada 200 ayat. Dan sabda sallallahu alaihi wasallam, 3 orang di dalam naung arasy pada hari tiada bayang-bayang melainkan bayang-bayang arasy. Siapa dia 3 orang ni pada hari akhirat esok? Kerana kita maklum belaka dah pada yaumul mahsyar, yaumul qiyamah diumpamakan seperti sejengkal matahari. Panahnya bila mana kita duduk di padang mahsyar. Padang mahsyar ni tak luas mana tuan-tuan. Daripada zaman Nabi ada lagi siapalah umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan besar pada bola. Pada mahsyar ni sangat-sangat luas. Siapa tak nampak orang. Luasnya bila mana duduk di pada mahsyar. Buat gapo dia duduk situ tu? Tunggu giliran.
Dah, tunggu giliran. Kerana apa? Kerana dia tu akan bertemu dengan yaumul hisab. Tunggu giliran ke apa? Sebab apa? Dia tunggu tu sebab dia nak bertemu satu hari tu dinamakan hari yaumul hisab. Hari yang dihisab amalan. Sebab tu orang hak pertama masuk syurga ni siapa dia mula-mula sekali? Orang miskin. Orang kaya lambat sikit pasal banyak harta. 2.5 juta dalam bank. Lepas tu pakaian 2.6 juta. Pakaian saja. Hak bank tu suku. Nak hisap belaka tu tuan-tuan soso tu. Lambatlah sikitnya. Bukan tu saja, bahkan manusia ini setiap lapah dia yang dia sebut akan ditulis belaka oleh malaikat. Banyak kita kecek. Demo nak pergi mana? Malaikat tulis dak lagu tu? Tulis. Ambo nak pergi makan gula semata. Malaikat tulis ke dak benda tu? Tulis belaka. Demo nak pergi mana apa ni? Ambo tak ada kerja lah mana, duduk di rumah sudah. Hak kita duk kecek benda lagu tu dah. Kalau dari sudut ulama sufi sia-sia tu. Ulama sufi sia-sia. Sebab apa? Padahal dalam ulama fiqh benda tu orang panggil haruh. Haruh lah tanya gimana sihat ke haruh. Tapi dalam ulama sufi dia kata benda tu sia-sia belaka. Sebab apa? Setiap saat kalau comelnya duduk dalam zikir semua. Duduk dalam sebeh semua. Sebab tu kalau kita tengok ulama-ulama dah, ulama-ulama salah. Bukan orang ngaku ulama. Ulama sungguh dah. Walaupun dia duduk di pentah-pentah ke, sebeh tak tinggal. Mulut komak kami. Kerana apa? Kerana setiap saat tu kalau kita tak buat benda yang berfaedah pada agama tu sia-sia berlaku. Min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kecantikan seorang muslim dia tinggal benda tak faedah. Bagi umat ulama sufi, kecek buah kedai kopi tu tak faedah berlaku. Benda tak faedah berlaku. Hak faedahnya lagu mana? Duk zikir, baca Quran. Kalau kita duduk kedai kopi, bukan nak marah duduk kedai kopi, ambo pergi minum juga kedai kopi. Ni hak jenis duduk kedai kopi daripada 7 pagi sampai pukul 12 tengah hari duduk buah saja. Bagi ulama sufi sia-sia. Adapun ulama fiqh haruh kecek buah kedai kopi buah kosong. Dia ada ngata kat orang, dak juga. Dia ada kena kat orang kok, ya kecek tu. Dak juga. Cuma ya kecek kosong. Hak kena ngata tu lagilah masalah lain lah pulaknya. Ni saja buah kosong, buah demo duk mana anak berapa orang. Ada, ya ada kena orang dak? Tak ada kok. Ada ngopak orang, dak juga. Cuma dari sudut ulama fiqh ni benda haru. Tapi ulama sufi sia-sia juga. Sia-sia juga. Bapa sia-sia ulama sufi kata? Bapa ulama sufi kata sia-sia? Kerana setiap lapah ma yalfizu qaulin illa ladaihi raqibun atid. Ulama sufi ambil kata itu. Nabi kata ma yalfizu qaulin, setiap apa yang disebut, setiap perkataan yang diucap, illa ladaihi raqibun atid, tak terlepas daripada malaikat raqib dan atid. Dia tak royak setiap apa yang mu baca Quran, setiap apa yang kamu zikir, setiap apa yang kamu sekian-sekian ibadat gini-gini yang kamu baca dalam semaya, ma yalfizu qaulin, setiap apa yang kamu lapah tak terlepas daripada malaikat raqib dan atid. Sebab tu hamba kata tadi, dia mau nak gimana malaikat tulis belaka. Sebab itulah sebab apa ulama sufi kata benda tu sia-sia juga, kerana setiap apa yang kita sebut malaikat tulis dosa. Dan buku amalan tersebut malaikat akan pamerkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba buku amalan tadi ada berapa buku amalan? Ada 40 butir kitab buku amalan kita duk kecek. Sebab apa ulama sufi kata sia-sia? Bimbang takut-takut 40 butir kitab, 30 butir kitab tu hak kecek buah kosong. Sebutir je hak molek.
Ada 39 butir kita tu hak buah kosong, sebutir je hak molek, hak duk zikir, hak duk baca, dak hak duduk baca Quran. Sebab itulah ulama Sufi kata tetap jadi sia-sia juga. Deh, apa? Bimbang takut bertemu hari ni lah yaumul hisab. Bila dihisab orang yang buku amalan tadi tu siapa je baca, malaikat kau je baca, tu dia sendiri baca. Dia wak go tu, wak go ni, daripada A sampai Z. Deh, dosa pun baca juga. Sebab itulah kita tak terlepas daripada dua malaikat, Raqib dan Atid. Walaupun orang tak nampak kita buat, Raqib dan Atid tetap nampak. Tak, tetap tulis. Sebab itulah kalau kita nak kecek, comelnya kecek benda molek-molek. Ada? Kecek benda molek-molek. Ni dah lah kecek sia-sia, bahkan ngopak pula. Lagilah. Ada? Tu terpadai kedok gapo kita dok sebut tu. Ada? Melainkan kalau kita minta maaf dengan Tuhan tu. Biasanya orang ngopak tak minta maaf. Tapi ngopak ni dia tak boleh lari dengan manusia. Kalau kita buat dosa dengan Tuhan, tinggal semaya, kita boleh angkat tangan. Bangun pukul 2 pagi, ya Allah, ampunkanlah dosa aku, ya Allah. Kita buat dosa dengan Tuhan kan? Kita tinggal semaya, kita tawak gotu, tawak goni. Bangun pukul 2 pagi, 3 pagi, kita pun mengadap, bangun semaya tahajud, kita pun angkat tangan, tadah tangan, ya Allah, ampunkan dosa aku. Allah Ta'ala akan ampunkan selalu. Lepas tu ngopak ni dosa dengan siapa? Dosa dengan Tuhan kau, dosa dengan manusia? Dengan manusia. Tak, dengan manusia. Maka nak lepas dosa tadi, tidak dapat tidak dengan manusia tu juga. Tak padai dengan kata bila mana kita ngopak kat orang, bangun pukul 2 pagi kita minta maaf dengan Tuhan. Tak jadi. Tak lepas dengan manusia juga. Kena royak ke manusia juga baru lepas. Sebab tu barang ngopak-ngopak ni payah tuan-tuan. Aku minta maaf dah salah sebar video demo. Begini. Minta maaf keteng apanya oleh kawan ni. Kalau dengan manusia, kalau dengan Tuhan, maaf dah. Kalau dengan manusia tak usah kecek lah tuan-tuan. Demo saya baga pun mari, hangpa tak puas hati. Hangpa minta maaf banyak dah. Minta maaf gapo demo masuk Facebook dah. Saya demo berapa orang? Saya hangpa tak ramai mana 5,000 orang ada di Facebook. Nah, 5,000 orang tu tahu belakang aib hangpa. Lepas tu demo duk sebar mana lagi? Hangpa tak banyak mana sebar. Sebar dalam grup WhatsApp gitu ya. Berapa orang grup WhatsApp? 200 orang. Minta maaf banyak dah. Aku tak halal pah mati tengok dengan manusia. Dengan manusia jangan main. Tetapi hakikatnya ngopak ni tak dilepas dengan manusia. Sebab tu bahaya. Kalau dengan Tuhan, dengan Allah Ta'ala ni apung. Kerana Allah Ta'ala ni rahmah. Pemberi rahmat. Dan bersifat dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Kasih saya Tuhan ni cukup besar. Tapi kalau dengan makhluk, dengan manusia, tu sebab tu kita jauhkan benda-benda tadi. Tak ngopak dan sebagainya. Kata Syekh Abdul Qadir, pertama imam yang adil. Imam ni sultan ataupun sultan yang memerintah negeri tersebut. Kena berlaku adil. Dan kedua, tukang bank yang memeliharakan banknya. Dan ketiga, orang yang membaca Quran pada tiap malam 200 ayat. Ni kalau nak dapat naungan arash pada hari kiamat seksa, ni 3 perkara ni. Apa dia? Imam adil, sultan yang adil, yang kedua tukang azan, yang ketiga orang baca Quran tiap-tiap malam sekurang-kurang 200 ayat. Tuan-tuan kira lah kalau kul huwallahu ahad. Nak cukup 200 ayat. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Campur dengan bismillah jadi 5 ayat. 5 kali berapa? Jadi 200 ayat. Ni hak malah. Ni hak malah lah. Baca kul huwallahu. Berapa kali? 40 kali.
baca qul huwallah 40 kali cukup 200 ayat. Nah, cukup 200 ayat. Bila ni? Sebelum daripada kita nak tidur. Nah, kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ni maklum belaka dah. Dan tuan-tuan maklum belaka ni adalah salah seorang daripada waliullah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Dia kata apa? Sunat bahawa jangan tidur hingga dibaca 300 ayat. Nah, dia sunat supaya masuk ia di dalam perhimpunan orang yang abidin. Syekh Abdul Qadir Jalani kata, kalau nak tahu orang tu abid sungguh, sekurang-kurangnya sebelum daripada dia tidur dia baca 300 ayat. Ayat apa dia ni? Ayat Quran. Maka orang yang dapat buat lagu ni maka orang ni tergolong dalam golongan abidin, orang yang taat, orang yang buat ibadat pada Allah Ta'ala, abid. Dan tiada disurat akan dia daripada orang yang ghafilin. Nak tahu orang tu lalai kedok dengan Allah Ta'ala, tengok mana tiap-tiap malam tu dia boleh baca kedok 200-300 ayat sebelum daripada dia tidur. Kalau orang tu dapat mampu baca 200 ayat, 300 ayat sebelum daripada tidur, orang ni sah tidak tergolong dalam golongan ghafil, orang yang lalai. Orang yang jauh daripada Allah Ta'ala. Maka membaca qada 1000 ayat nescaya adalah ia terlebih aula, 1000 ayat lebih molek. Dan iaitu daripada 3 surah Tabarakah hingga akhir Quran. Ya kira dah situ. Start daripada Tabarakah juzuk 29 Tabarakah ada Al-Mulk. Siapa habis surah? Habis akhir Quran 30 juzuk dah, juzuk 30. Lebih kurang 1000 ayat nak baca tiap-tiap malam. Tabarakah siapalah qul a'udzu birabbin nas. Ni lebih molek. Dan jika tiada mengetahui akan dia, maka hendaklah mengetahui gapo sini, tak reti baca Quran. Ada juga deh tak reti baca Quran, dok muka dah, dok depan dah, tak reti. Lagu mana? Maka hendaklah membaca qul huwallahu ahad 250 kali. 250 kali. Maka perhimpunannya qada 1000 ayat serta basmalah. Yang nak kira 1000 ayat tadi tu lebih kurang tuan-tuan baca qul huwallahu ahad 250 kali sekali dengan bismillah. Maka cukup 1000 ayat tu. Tu kalau hak tak reti baca. Dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam tiada tidur ia hingga membaca ia akan surah Alif Lam Mim Sajadah dan surah Tabarakah. Ni hak Nabi buat. Sebelum daripada Nabi tidur, Nabi baca surah Sajadah dan Tabarakah. Dan lagi katanya, kata siapa? Kata Syekh Abdul Qadir Al-Jalani, sayugionyo, apa dia sayugio? Sepatutnya ataupun sebaiknya, hak moleknya atas muazzin, atas orang habal tu memeliharakan daripada tersalah pada 2 kalimah syahadah dan mengetahui dengan waktu. Jadi Syekh Abdul Qadir Jalani sebut hak moleknya muazzin hak duk bal tu, dia memelihara, dia jaga molek supaya betul ucapan 2 kalimah syahadah. Biar betul, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Biar betul sebutan. Jangan wisada. Bukan setakat tu saja, dan mengetahui dengan waktu. Biar masuk waktu sungguh dah. Ni ber tak ada masuk waktu nyanyo. Dah penuh berlaku dah. Ambo aja dengar dah cerita ni. Dah. Cerita tak jauh mana pada 2 ni ya. Dah. Ya pun bayar sunat. Lepas tu kawan ni pun mari. Tak masuk lagi waktu. Kau ingat kau masuk dah. Hanya waktu salah. Ya mari juga berona ni tuan-tuan muazzin ni.
Dah. Dia ya bel tu masuk waktu pun dok lagi tak tahu, takut bel dia apa nama ni dia bunyi kau lagu mana ataupun di masjid dia tengok betul dah. Sebab tak boleh pakai mana juga dia. Kalau dia mari bona. Ya bel ya pun semaya sunat. Kawan ni pun mari. Nah, maya go dia, maya sunat. Tak masuk lagi azan waktu. Dah. Jangan duk tebal lah. Biar masuk waktu sungguh dulu. Baru bang. Maka jangan bang melainkan kemudian daripada masuk waktu melainkan bang fajar. Bang fajar biar. Bang fajar ni bang sebelum daripada bang subuh. Pak kita jarilah. Negara Arab ada lah. Ya bang dulu. Pertama nak menunjukkan bahawa nak masuknya waktu subuh. Barulah ya bang sebenar bang subuh. Ada tu riwayat situ tu, yakni bang dahulu daripada fajar dan mengkira-kirakan dengan bang itu bagi Allah Taala, jangan mengambil upah. Ni macam kali lah ni. Jangan ambil upah. Dan berhadap akan kiblat masa nak bang tadi dengan mukanya pada takbir. Ngadap kiblat, Allahu akbar, Allahu akbar. Ngadap kiblat. Dan dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah. Ngadap kiblat lagi, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan berpaling dengan mukanya ke kanan dan ke kiri pada kata bila hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Tiga tu paling. Hayya 'alas salah kanan, hayya 'alal falah kiri. Kalau kita belajar azan, dia suruh ni tekan ni. Tekan gegen gap dia anak telinga ke apa panggil. Tekan sini. Hak comelnya tekan. Apa? Supaya napas jadi panjang. Ada kena-kena juga. Supaya napas jadi panjang, dia tekan tu. Maka ia akan jadi sedap ke mana tak tahulah. Mungkin suara tak sedap dah tak tahu jadi sedap. Maka tekan situ. Dan apabila bang maghrib hendaklah duduk sedikit antara bang dan qomat. Dan apabila bang maghrib azan maghrib hendaklah duduk sedikit antara bang dan qomat. Apa dia? Sunat. Mana kata kalau kita kalau waktu-waktu yang lain sunat kita pelambat melewatkan apa? Melewatkan qomat. Sunat kita melewatkan semaya sekadar memberi peluang orang nak berhimpun selepas daripada azan, kecuali maghrib. Kerana apa? Kerana maghrib itu singkat waktu. Kalau hak lain, waktu-waktu yang lain zuhur, asar, zuhur, asar, kemudian lagi subuh. Lepas pada muazzin bel tu sunat pelambat. Sunat pelambat ke apa? Sunat pelambat nak semaya. Selepas azan tu kan duduk lama sikit. Tunggu lama sikit. Tunggu sekadar ke apa? Tunggu supaya ke apa? Supaya orang dapat mari beripung ke orang ramai. Adapun bersalahan dengan bel maghrib. Maghrib ni dia kata sini duduk sedikit antara bel dan qomat. Mana kata sebab apa? Sebab maghrib dan isyak, maghrib di antara maghrib dengan isyak itu singkat waktu. Adapun waktu yang lain afdal muazzin ni pelambat sikit, pelambat qomat. Supaya orang dapat mari. Dan makruh. Makruh sini tak ada pahala, sia-sia. Kalau kita buat makruh bang bagi orang junub. Dia tak mandi junub lagi. Mari-mari gaduh-gaduh. Jimuk malam, mari-mari gaduh-gaduh waktu subuh pakai bang begitu. Makruh orang junub, tak ada nak mandi. Dan orang berhadah. Orang yang ada hadah, sama ada hadah kecil, ada besar. Boleh kedak bang, sah bang, cuma makruh. Cuma makruh. Bel tu tak sah.
Wallahu a'lam. Al-babu tasi'u fi fadilati salatil jamaah. InsyaAllah kita akan mulakan bab yang baru, bab yang ke-9 pada menyatakan fadilat semaya jemaah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Kerana jawab so lah. Jawab so. Jangan jawab semua. Nyanyi. Dah. Metaka kawan tu habis dah la ilaha illallah. Ada bunyi lagi hak ni. Pada satu je. Dah. Jawab habis gak 45 butir masjid. Nyanyi dah. Jawab so sudah. Membadai dah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayati kama nawarta arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.